Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat insya-Allah meneruskan lagi penerkaan kita. Semalam tak dapat untuk meneruskan bincang kita kerana ada beberapa masalah teknikal yang tak dapat dipenuhi. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat kesimpulan surah Yasin ini, tentang bincang surah Yasin sebelum kita masuk ke surah baru, surah As-Saffat, yang panjang insyaAllah. Dan surah Yasin adalah surah yang terdiri daripada 83 ayat. Ada 5 blok yang dalam perbincangan kita. InsyaAllah kita cuba fahami gambaran umum surah Yasin ini supaya kita dapat insyaAllah menguasai keseluruhan gambaran yang dalam surah Yasin ini. Jadi surah ini sama seperti kebanyakan surah Makkiyah yang kita baca, yang mengandungi penekanan terhadap 3 isi utama Al-Quran, ataupun kandungannya secara umum mempunyai perbincangan terhadap 3 isi utama Al-Quran ini, iaitu tentang risalah, tauhid dan hari pembalasan. 3 perkara yang besar yang dibincangkan di dalam surah Makkiyah umumnya. Surah Yasin ini mempunyai juga ketiga perbincangan ini. Cumanya kita lihat hujah-hujah yang diketengahkan adalah hujah-hujah yang lebih menumpukan kepada khususnya 2 aspek yang penting. Satu tentang risalah. Surah Yasin ini membincangkan surah aspek risalah ini tentang Al-Quran, penerimaan Al-Quran oleh masyarakat, khususnya masyarakat Quraisy yang kita dibincangkan sebagai latar pada perbincangan surah Makkiyah ini. Dan kemudian penerimaan juga terhadap Rasul. Bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang peraturan Allah SWT dalam sebahagian daripada sunnatullah, peraturan Allah yang pasti akan berlaku
terhadap penerimaan ataupun sikap manusia dalam menerima ataupun menolak Rasul dan juga Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itu adalah sebahagian besar daripada surah Yasin ini. Kita akan dapati dia membincangkan tentang masalah dakwah, kan, iaitu penerimaan masyarakat dan juga penyampaian kitabullah ini kepada kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Yang kedua, juga isi antara tiga isi yang utama ini, isi yang banyak juga disentuh adalah tentang hujah-hujah tentang tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan ataupun membersihkan isu-isu yang berkaitan dengan syirik, kan. InsyaAllah kita akan lihat, dan juga tidak ada juga penekanan tentang hari pembalasan yang disebut di sini. Tapi seperti mana kita kata, insyaAllah kita akan dapati perbincangan utama bagian besar daripada ini untuk menegaskan tentang peraturan Allah SWT di dalam ayat-ayat penerimaan terhadap ayat Allah SWT, kan. Jadi blok yang pertama, ayat 1 hingga 12, adalah penegasan terhadap kerasulan Rasulullah SAW ini, kan. Dan juga dia ada dua, kan, yang kembar, kan, Rasul bersama dengan Al-Quran, kan. Jadi masyarakat, mana-mana manusia yang dihantar Rasul, kan, mesti menerima kedua-dua ini serentak, kan. Apabila datang Rasul dan disertakan bersama dia dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia wajib ataupun mesti menerima kedua-dua ini. Dia tidak menjadi satu benda yang sunnah lagi, kan, ataupun boleh menerima, boleh menolak, kan, tidak, kan, harus, kan, tidak lagi menjadi satu benda harus. Wajib manusia menerima. Siapa yang enggan untuk menerima pengutusan Rasul dan juga ayat-ayat Allah SWT yang datang bersama dengannya, maka dia akan melalui peraturan Allah SWT dalam hal ini, kan. Jadi sebab itu dia mulakan blok ini dengan Yasin, Yasin, Al-Quran wal Quranil Hakim, kan. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Itu adalah sumpah yang utama yang dibincangkan, yang mewarnakan isi yang akan dibincangkan panjang selepas ini, kan. Jadi demi Al-Quran yang penuh dengan Al-Quran yang hikmah, Al-Quran yang penuh dengan bijaksana, kan, kita katakan. Sebab disebut Al-Quranil Hakim ini adalah Al-Quran yang bijaksana, kan. Sebab datang bersama Al-Quran ini juga adalah Rasul, innaka laminal mursalin, engkau adalah seorang daripada Rasul-Rasul. Jadi Al-Quran yang penuh dengan kehebatan, okay, kebijaksanaan, kita kata, menjadi hujah ataupun sumpah yang menjadi bukti hujah tentang kebenaran Rasul datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara penting yang nak diketengahkan ini, kan. Kepada mana-mana pembaca surah Yasin ini, objektif yang nak kita tangkap pertama sekali adalah menentukan sikap kita terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan. Adakah Rasul ini kita hanya begitu juga selari dengan itu, kitab Allah Subhanahu Wa Taala hanya dijadikan sebagai nama yang kita agung-agungkan, sebab nanti akan dibincangkan tentang kitab ini bukan syair, kan. Bersama dengan itu juga Rasul juga bukanlah untuk nama yang perlu
besarkan dalam jiwa saja, tapi tidak dijadikan ikutan. Segala apa yang dia bawa tidak diterima dengan benar. Ini yang melambangkan atau memaknakan kecintaan kepada Rasul sebenarnya, kan. Berpegang teguh dan menjaga tinggalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kan. Dengan itu juga dia bermakna juga hubungan yang betul dengan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan. Jadi apa jadi kepada orang yang sebab itu ditekankan, kan, Rasul ini berada di atas jalan yang lurus sebab dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanzilul Azizir Rahim, dan wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, benar-benar, kan. Kemudian objektifnya apa? Supaya litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum-kaum yang bapa-bapa mereka belum pernah diberi peringatan, kerana itu mereka lalai. Jadi ini menjelaskan dengan jelas sekali dalam ayat-ayat yang pendek ini tentang Al-Quran, Rasul, dan juga apakah objektif yang nak dicapai oleh pengutusan ini, dua perkara yang besar ini, kan. Dan kerana itu, seperti yang saya sebut tadi, ini pendahuluan kepada surah Yasin ini, sesungguhnya telah pasti berlaku, laqad haqqal qaul ala aktsarihim fahum la yu'minun. Bersama dengan itu ada peraturan sunnatullah, peraturan Allah SWT yang Allah turunkan bersama dengan turunnya Rasul dan ayat-ayat Allah SWT ini, iaitu sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah ini terhadap aktsarihim, kebanyakan daripada mereka, kerana mereka tidak beriman. Apakah dia perkataan Allah SWT, qaul ini, yang telah kita sebut, dia berkaitan dengan apa yang Allah SWT sebut kepada Iblis, ketika mana Iblis ataupun syaitan, Iblis menolak untuk tunduk sujud kepada Adam. Akhirnya Allah SWT dalam surah As-Sajadah ayat 13 itu, kan, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami menghendaki, nescaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan daripada aku, iaitu sesungguhnya akan aku penuhi neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama, kan. Siapa yang tidak mengikuti, yang enggan untuk tunduk kepada peringatan Rasul dan ayat-ayat Allah SWT ini, malah mengikuti Iblis ni, pasti akan dihadapkan dengan hukuman dan balasan Allah SWT yang ultimate-nya adalah neraka Jahannam, kan. Ini adalah peraturan Allah SWT, kan. Jadi apa yang akan berlaku ialah Allah SWT, peraturan Allah SWT ni akan berjalan dalam bentuk manusia, mereka yang ingkar ni, dan telah menetapkan keputusan untuk ingkar kepada peringatan Rasul dan Allah SWT, dan menentang pula, kan, setelah mengetahui kebenaran ini, kan, menentang untuk menggagalkan mission Rasul ini, maka Allah SWT akan menutup untuk mereka. Khatamallahu ala qulubihim, kan, mengunci mati hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran, wa ala absarihim, dan juga penglihatan mereka, sehingga mereka tidak akan dapat kembali lagi kepada hidayah, petunjuk Allah SWT ni, kan. Ini kan disebut dalam ayat 8 itu, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka kerana itu mereka menjadi tertengadah, kan, tidak dapat untuk menggerakkan kepala mereka untuk melihat petunjuk di atas ataupun di bumi, kan. Kepala mereka tak dapat bergerak lagi kerana dibelenggu oleh kunci yang Allah SWT letakkan, kan.
Begitu juga di hadapan mereka, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini telah kita bincang dalam panjang lebar itu. Ini adalah pelaksanaan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang menolak untuk menerima peringatan Rasul ini. Jadi akibatnya, wasawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kamu bagi peringatan ataupun kamu tidak bagi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, Rasul hanyalah pemberi peringatan yang menyampaikan hakikat ini. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas setiap perlakuan manusia ini terhadap seruan Rasul ini dengan cara yang sepatutnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami akan menghidupkan orang yang mati dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Ini adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan penjelasan tentang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dalam skema kerja Allah yang melalui pengutusan Rasul. Selepas itu masuk dalam blok yang kedua ini, kita dijelaskan ataupun disampaikan satu contoh yang amat jelas tentang bagaimanakah pelaksanaan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ini berlaku. Ini adalah kisah penduduk qaryah dengan Rasul mereka, yang menjelaskan tentang pelaksanaan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita telah bincangkan, telah sebutkan penduduk manakah yang dimaksudkan dengan ini mengikut pendapat yang kita pegang di dalam bincangan tafsir kita ini. Jadi secara ringkasnya, ini adalah bahagian pertama daripada blok yang kedua ni, ayat 13 hingga 32, menjelaskan tentang hakikat perjalanan, macam mana peraturan Allah SWT yang kita sebut tadi akan berlaku. Allah mengunci mati hati manusia, pendengaran, penglihatan yang tidak dapat, mereka tidak dapat untuk kembali kepada hidayah lagi. Untuk menjelaskan keadaan ini, Allah SWT sebut dalam ayat 13, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Dan buatlah, idrib lahum mathalan, satu perumpamaan bagi mereka supaya mereka faham tentang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu peraturan mathalan tentang ataupun perumpamaan tentang penduduk satu negeri ketika mana datang utusan-utusan kepada mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah untuk menjelaskan tentang apa yang dijelaskan pendahuluan tadi, iaitu tentang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Apa yang jadi pada mereka ni? Allah mengutus dua orang utusan Rasul. Jadi kita telah saya jelaskan secara ringkas itu tentang hujah-hujah. Ini ada disertakan di dalam nota ni, yang kenapakah kita menerima pandangan bahawa ini adalah dua orang Rasul ini adalah Rasul Musa dan Harun yang dihantar kepada Bani Israel. Sebenarnya di dalam sejarah pengutusan Rasul-Rasul ini hampir tidak ada, kan? Dua orang Rasul ataupun lebih daripada dua orang Rasul ini diutus kepada satu kaum. Biasanya ada seorang Rasul yang diutus pada satu kaum. Dan paling banyak yang kita baca dalam kisah ini adalah pengutusan Musa dan Harun, dua sekali serentak di dalam kepada kepada Firaun dan Bani Israel, kan? Kebanyakan kes satu, kan? Jadi tiga hampir tidak ada. Itu satu pendapat lah yang sebab itu ada pendapat yang mengatakan tiga Rasul yang diutus kepada satu kaum ni itu perkara yang tidak ada
hujah atau tidak ada bukti dalam kisah yang sebenar pengutusan Rasul-Rasul ni kan. Di satu tempat yang diceritakan dalam Al-Quran lah, kecuali yang kita tidak tahu, itu tidak. Bukan sebab itu yang paling ideal dua ni adalah dihantar kepada Bani Israel dan juga Fir'aun kan, Musa dan Harun. Kemudian dikuatkan dengan utusan yang ketiga. Dia katakan, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Jadi pengutusan Rasul ini kan, menyebabkan apa yang menjadi kemestian adalah wajib bagi mereka menerima Rasul ini kan. Dan kalau tidak terima, akan berlakulah peraturan Allah SWT seperti yang kita sebut ni. Bagaimana peraturan Allah SWT ni kan? Jadi apa yang mereka lakukan terhadap Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka ini, mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahman min syai'. Dan Allah yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pemurah, ma anzala ar-rahman, ar-rahman tidak menurunkan apa-apa. In antum illa takdzibun, kamu ni pendusta belaka kan. Jadi kita lihat, kita telah sebut tentang penggunaan perkataan ma anzala ar-rahman. Tidak, ar-rahman ni tidak menurunkan apa-apa. Maknanya mereka memahami dan mengetahui, menerima tentang kebenaran apa yang diturunkan oleh bahawa apa yang datang daripada Allah SWT ini kan? Tetapi mereka menolak. Itu adalah syarat tentang sikap mereka kan. Ini bunga-bunga yang akan membawa kepada pelaksanaan peraturan Allah SWT yang berulang kali akan berlaku pada manusia yang ingkar kan. Tapi para rasul ni menjelaskan bahawa mereka berkata, Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu kan. Mereka benar-benar menjelaskan dengan penuh keyakinan bahawa memang kami adalah orang yang diutus oleh Allah kepada kamu, kami tidak berbohong kan. Dan kewajipan kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas kepada kamu kan. Jadi ini adalah sikap besar penting yang menyebabkan mereka ni akhirnya routed kan, mendapat, ditentukan Allah SWT mendapat azab kan, hukuman. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Perkataan ini mengisyaratkan satu had yang mereka telah lampaui. Melepasi had ini akan menyebabkan mereka masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang akan menerima peraturan Allah SWT yang Allah janjikan ini kan. Kerana mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, nescaya kami akan merejam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih daripada kami. Ini batas dia kan. Apabila mereka mula memikirkan untuk menghancurkan Rasul dan membunuh Rasul, pasti mereka mengetahui Rasul pasti tidak akan berhenti daripada menyeru mereka. Jadi mereka kata, kalau tak berhenti kami akan rejam kamu dan kami akan pasti mendapat siksa yang pedih ini daripada kami. Ini juga yang berlaku kepada Rasul terhadap orang Quraisy kan. Sebab itu Allah SWT menceritakan kisah ini supaya orang Quraisy ni belajar, pemuka-pemuka Quraisy ni kan. Jadi utusan-utusan tu berkata kan, qalu ta'irukum ma'akum. Apa nasib tidak baik yang menimpa kamu ini sebenarnya adalah daripada diri kamu sendiri. Itu hakikat dia kan, bukan kerana daripada pengutusan kami kepada kamu, tapi adalah kerana diri kamu sendiri yang tidak. Ini adalah sebahagian daripada balasan Allah SWT. Bal antum qaumun musrifun. Ini adalah petunjuk penting yang menjelaskan keadaan mereka ini ketika itu, kedudukan mereka. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Bila Rasul-Rasul ini mengisytiharkan perkara ini, maka mereka ini telah masuk ke dalam tahap khatamallahu ala qulubihim. Mereka dikunci mati hati mereka. Tidak akan ada peluang untuk mereka lagi mendengar
kan. Ini adalah seperti kita kata contoh yang Allah bawa ni, perumpamaan ni adalah penjelasan tentang pendahuluan, bahagian pendahuluan yang kita telah baca. Blok yang pertama ni pendahuluan. Jadi dia menjelaskan peraturan Allah SWT ni. Allah akan membelenggu tengkuk mereka, kan? Sehingga mereka tak dapat tengok ke atas, tak dapat tengok ke bawah. Begitu juga meletakkan dinding di depan dan di belakang mereka, kan? Mereka tak dapat lagi nak tengok ke depan dan tak dapat tengok ke belakang, kiri dan kanan, kan? Semuanya tak dapat gerak lagi, kan? Itu adalah isyarat bahawa orang-orang yang telah diputuskan oleh Allah SWT untuk menetapkan pada mereka ini Jahannam, kan? Ini adalah keadaan yang amat menakutkan kalau berlaku kepada manusia, kan? Ini adalah pemuka-pemuka khususnya yang menjadi kepimpinan dalam menentang Rasul ini. Sebab itu pengisytiharaan ini, bal antum qaumun musrifun, ini adalah satu perkara yang amat menakutkan sebenarnya, tapi mereka tidak merasai, kan? Sedangkan kamu adalah kaum yang melampaui batas, kan? Orang yang faham, dia akan memahami hakikat ini. Kerana itu diceritakan, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, cepat-cepat datang seorang lelaki yang kita telah bincang tentang dia ni, kan? Bergegas-gegas berkata kepada mereka, wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu, kan? Wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu. Kerana dia ini memahami tentang hakikat peraturan Allah SWT ini, kan? Setelah Rasul ini mengatakan kamu adalah kaum yang melampaui batas, maka sampailah masa ini, isyarat penting tentang kepastian akan datangnya azab Allah SWT dalam masa yang Allah SWT akan tentukan tidak lama lagi, kan? Bila-bila masa saja akan datang, kan? Jadi telah selepas ayat 19 ni menjelaskan tentang nasib satu kumpulan, iaitu pemuka-pemuka kepimpinan mereka ini yang menolak dan mengisytiharkan akan menghancurkan Rasul, kan? Membunuh, merejam Rasul ini, kan? Jadi Allah SWT melalui Rasul-Rasul ini mengisytiharkan kamu telah melampaui batas yang sepatutnya kamu, kan? Kaum musrifun, kan? Batas yang sepatutnya kamu tak masuk di situ. Tapi bila telah masuk batas itu, yang tinggal hanyalah sekarang peringatan kepada kaum, kepada orang-orang umum, awam, kan? Kerana orang-orang yang menentang kumpulan pemuka-pemuka ni, mereka telah tertutup peluang untuk mereka balik kepada pangkal jalan. Jadi peringatan yang dibawa oleh lelaki ni yang datang tergesa-gesa ni, selepas mengetahui bahawa Rasul telah mengatakan demikian, dia datang dan berkata dengan bergegas-gegas, kan? Kerana dia risau, kan? Dia tahu, dia faham apa yang telah diisytiharkan oleh Rasul ini kepada mereka, kaum dia. Wahai kaumku, ikutilah Rasul-Rasul ini, utusan-utusan Allah ini, kan? Kerana mereka tidak meminta balasan, kan? Kemudian berlakulah hujah-hujah di antara dia dan juga kaum dia, untuk meyakinkan mereka supaya jangan ikut pemimpin-pemimpin yang menyesatkan ini, kan? Tapi ikutlah Rasul ini yang tidak meminta apa-apa daripada kamu, dan mereka ini benar-benar ada utusan Allah SWT. Dalam itu juga dia mengisytiharkan diri dia adalah penyembah, ada pengikut Rasul, penyembah Allah SWT semata-mata, kan? Jadi dialog antara dia dengan kaum ini adalah dialog yang menceritakan kaum ini memaksa dia supaya meninggalkan pegangan dia, kan? Itu diceritakan ayat 22, 23, kan? Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak mahu menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Jadi wa ma li la tu menjelaskan tentang dia sendiri sedang berhadapan tekanan daripada kaum dia yang menyatakan bahawa tinggalkan Rasul-Rasul kamu ni dan ikut kami, kan? Ikutlah pemimpin-pemimpin yang sesat ini, kan? Tapi dia kata
mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selainnya? Ayat 23 kan, a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahman bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Jadi dia mempertahankan, aku tidak akan ikut apa yang kamu ajak aku ikut ini. Aku akan tetap dengan apa yang aku ikuti sekarang ni, Rasul Allah SWT ni. Dan insyaAllah kita berhenti dulu di sini. Besok kita akan sambung lagi sedikit pemerhatian terhadap surah Yasin ini. Yang amat menarik kan, kita akan dapati satu bentuk yang amat koheren dalam apa yang dibentang dalam surah Yasin ini kan. InsyaAllah berhenti dulu di sini. Saya sudah dengan wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfirullah.